Bismillahirrahmanirrahim. Serangan pasukan kedua dan ketiga. Pasukan kedua pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ditugaskan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, pembohong besar, seorang pemimpin daripada kalangan Bani Hanifah yang tinggal di daerah Yamamah. Satu pasukan lagi ditugaskan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah pembohong besar yang mengaku jadi Nabi. Ketuanya Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah ni anak Abu Jahal, kafir besar sekali, tapi anak dia Islam. Ayahnya kafir hak teruk sekali, paling berat. Anak dia masuk Islam. Bahkan Ikrimah ni lawan Islam pada awalnya. Berat teruk dia lawan Islam ni sehingga Nabi halalkan darah dia. Pada masa Fathul Makkah, Nabi tawan Makkah, Nabi senaraikan beberapa orang. Orang ni kalau berjumpa, walaupun bergantung di kelambu Kaabah, Nabi kata, dia serah diri bergantung kelambu Kaabah, bunuh, Nabi kata orang ni. Antara Ikrimah bin Abu Jahal termasuk senarai. Bila Nabi tawan Mekah, dia melarikan diri. Tak boleh ditangkap. Isteri dia masuk Islam. Lepas tu isteri dia pujuk Nabi, minta Nabi ampunkan Ikrimah. Nabi kata, aku ampunlah, tak apalah. Isteri dia pun cari dia, berjumpa, bawa menghadap Nabi dan masuk Islam. Menjadi sahabat yang sangat setia pada Islam, pada Nabi. Dia seorang pahlawan, bukan sembarangan. Walaupun zaman jahiliahnya musuh paling besar, bila masuk Islam jadi pemimpin yang besar. Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faqahu. Orang yang hebat, yang terpilih di masa jahiliah, bila dia bersama dengan Islam, dia hebat juga bersama dengan Islam. Sekiranya dia seorang yang faham, lepas tu dia mengaji, dia faham Islam, dia tetap hebat jadi pemimpin. Jangan kita cuai, tak boleh percaya, ini bukan kerja kita ni. Percaya ni kerja Allah Ta'ala. Bila orang tu bersama dengan kita, dia seorang yang hebat, dia dulu pemimpin, tetap pemimpin. Dia dulu penglima, tetap penglima. Ikrimah ni ialah penglima perang, bukan lantik jadi penglima. Pasukan yang kedua untuk melawan Ikrimah bin Abu Jahal. Dalam pada itu pasukan ketiga pimpinan Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu ditugaskan untuk memberikan bantuan sebelum mereka ditugaskan menuju Hadramaut. Hadramaut ni ialah sebahagian daerah di Yaman. Pasukan ketua Syurahbil untuk serang Hadramaut. Sebelum Hadramaut kena tolong Ikrimah. Itu Abu Bakar perintahkan. Setelah mencapai kemenangan, barulah pergi ke Hadramaut. Bakar radhiyallahu an mengarahkan tentera Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an supaya datang dan mengambil alih posisi ketua bagi mengepalai operasi. Hal ini demikian kerana anggota tentera musuh terlalu besar dan sangat berbahaya. Oleh kerana tentera Musailamah Al-Kadzab ni ramah, bahaya, ganas, bakal minta supaya Khalid bin Walid sendiri, penglima tertinggi, pergi sama dengan bala tentera dia untuk membantu Ikrimah dengan Syurahbil. Musailamah Al-Kadzab pembohong besar. Musailamah ada cerita, dia datang ke Madinah ketika kemuncak kemenangan Islam. Ketika itu banyak rombongan kabilah Arab datang menemui Rasulullah SAW bagi menyerahkan diri dan menganut Islam. Kedatangan Musailamah bertujuan meminta Rasulullah SAW agar melantiknya menjadi ketua. Masa Nabi hidup lagi,
selepas Fathu Mekah, kabilah-kabilah Arab banyak datang surah diri. Musalamah pun datang rombongan dia berjumpa dengan Nabi. Pelik pada orang lain dah. Dia minta Nabi lantik dia jadi ketua di daerah dia. Lantik dia ketua. Sebab ketua itu Rasulullah SAW memegang pelepah tama. Nabi sedang pegang pelepah kema, pelepah tama sebagai tongkat. Dia minta jadi ketua. Dengan tegas baginda memberikan jawapan terhadap permintaannya. Lau sa'altani hadzal asiba ma a'taituka. Sekiranya kamu meminta daripadaku akan pelepah tama ini, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Nabi kata. Tak usah nak minta dia ketua. Meminta pelepah kema aku tak beri kamu, Nabi kata. Nabi tengok dia ni pelik dah. Pelik dah. Tak minta jawatan lah. Minta pelepah ni aku tak beri, Nabi kata. Dia pulang ke daerahnya lalu mengisytiharkan dirinya menjadi Rasulullah sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dengan menunjukkan sihirnya sebagai mukjizat. Walaupun Allah SWT menjadikan sihir Musailamah perkara yang sebaliknya, seperti orang yang sakit menjadi bertambah sakit dan air yang kering bertambah kering. Pengikutnya tetap ikut sesat dan menerima pembohongannya sebagai suatu perkara yang benar. Dia balik mengaku jadi Rasul dan dia seorang ahli sihir. Dia sihir buat orang sakit jadi orang sakit. Air kering nak suruh banyak sebab Nabi ada tunjuk mukjizat. Tubik jari, air ikut jari. Sahabat-sahabat kerukangan air, Nabi celuk tangan jadi bertambah air. Habis. Ratus orang boleh minum air. Walaupun air dalam perah kecil je. Mukjizat Nabi. Dia buat hati nak tunjuk mukjizat. Air hok sikit jadi hok sikit. Tapi pengikut dia juga. Turut bersama Musailamah ialah seorang yang bernama Nahar Ar-Rajjal bin Unfuh. Dia datang ke Madinah bagi mempelajari Al-Quran dengan menghafal beberapa surah dan mempelajari hukum-hukum agama. Kemudian dia pulang ke kota Madinah. Salam mengharapkan Nahar Ar-Rajjal mampu menentang pembohongan Musailamah. Malangnya dia juga menyertai Musailamah dan mengisytiharkan dirinya sebagai pesuruh Allah. Orang sepertinya lebih banyak membawa kekeliruan daripada Musailamah kerana pernah belajar di Madinah. Ini pula pernah ngaji di Madinah. Hafal Quran pula, ayat Quran. Balik sesak juga. Hafal Quran pula, lagi orang keliru. Keliru lagi orang. Musailamah menghantar surat kepada Rasulullah SAW menyatakan bahawa dia juga Rasulullah. Dia mengajak supaya bumi ini dibahagikan dua, sebahagian untuknya dan sebahagian lagi untuk Nabi Muhammad SAW. Surat tersebut dibawa oleh dua orang utusan. Dia hantar surat ke Nabi Musailamah. Hantar surat min Musailamah Muhammad Rasulullah, daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah. Kita bagi dunia ni separuh untukmu, separuh untuk aku, kata surat tu. Dia suruh utusan dia bawa. Dibawa dua orang utusan. Rasulullah SAW bertanya ke dua orang utusan itu, ma taqulani antuma? Qala naqulu kama qala. Qala amma wallahi laula anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma. Apa pendapat kalian berdua terhadapnya? Nabi tanya dua utusan tu, apa pendapat kamu berdua tentang Musailamah? Mereka menjawab, ya, kami percaya dengan apa yang dia katakan. Kami percayalah dia Rasul. Waktu bawa surat tu, berani pula. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, jika tidak kerana para utusan tidak para Rasul tidak membenarkan utusan dibunuh, nescaya aku akan memerintahkan agar kalian berdua dibunuh. Kalau tidak kerana perintah Allah, ada yang diamalkan bila ada utusan dan istilahkan duta. Tak boleh bunuh duta asing. Ini hukum Islam. Hukum Islam,
Duta asing tak boleh dibunuh. Kedutaan asing dalam negeri kita tak boleh dibom, tak boleh diserang. Dia beri perlindungan diplomatik. Ini adalah hukum Islam yang diambil oleh orang barat. Orang barat ambil hukum ini. Bila ada duta, tak boleh dibunuh. Ada utusan negara lain, tak boleh dibunuh. Walau kita bermusuh, di atas utusan tak boleh bunuh. Utusan tak boleh. Begitulah tak boleh bunuh duta. Jadi ini hukum Islam. Kalau tidak, kerana hukumnya tak boleh bunuh duta, aku bunuhmu, Nabi kata. Jadi orang gebung bunuh duta tu salah lah. Berjihad tapi tak ikut hukum jihad. Tu tak kena tu. Kena ngaji, tak boleh. Nak berjihad pun kena ngaji juga. Kalau tak ngaji jadi jahat, jihad jadi jahat. Jadi punuh tak boleh. Ini berlaku sekarang ni. Orang berjihad tak ngaji. Macam pergi Mekah tak ngaji lah, jadi punuh habis, rosak habis. Orang awam pun dibunuh. Pasar pun pergi bom, masjid pergi bom. Apa ni? Ni dah melanggar dah. Dah jadi sesak dah, punuh. Ni. Nabi kata utusan tak boleh dibunuh. Utusan Musa Al-Kadzab. Utusan Musa aku jadi nabi. Nabi tak bunuh kerana hukumnya tak boleh bunuh. Rasulullah SAW memerintah agar Ubay bin Ka'ab, dia menjawab surat Musa. Surat Musa dijawab. So Ubay bin Ka'ab tulis. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat yang alim, penulis Nabi. Nabi suruh Ubay tulis, jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzab. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah pembohong besar, dan selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk Tuhannya. Oleh itu, ketahuilah bahawa sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah. Dia mengurniakannya kepada sesiapa yang dia kehendaki dalam kalangan para hamba-Nya, dan balasan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi jawab surat dia. Dia ajak bagi bumi, baru ambil kaku. Nabi suruh jawab surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salamun ala man ittaba'al huda. Bukan salam untuk dia, salam untuk siapa yang ikut petunjuk. Kalau kamu ikut petunjuk, terimalah salam ni. Kalau tak ikut petunjuk, tak, salam tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada selamat. Buminya kepunyaan Allah, bukan boleh bagi aku separuh. Allah menentukan. Jawab dia. Setelah menerima surat yang diutus oleh Rasulullah SAW, Musailamah bertindak membunuh utusan yang dihantar. Utusan Nabi dibunuhnya. Lagi jenayah. Dibunuh utusan Nabi, mati syahid utusan ni. Mengikut adabnya tak boleh bunuh utusan. Dia bunuh utusan ni. Jadi kalau ada orang kita bunuh duta ni, ikut Musailamah ke ni? Ikut orang kafir, tak ikut Islam. Tindakan Musailamah itu membelakangi adat masyarakat pada zaman itu. Begitu juga adat masyarakat jahiliyah Arab yang melarang pembunuhan utusan. Tindakan denganah ini lebih jelas mengizinkan kumpulan ini ditentang habis-habisan. Bila dia bunuh utusan, bermakna boleh dia serang bila-bila masa saja. Namun begitu, masih ada dalam kalangan penduduk Bani Hanifah mereka yang masih teguh keimanannya. Mereka tidak terpengaruh dengan kesesatan Musailamah, seperti Sumamah bin Assal radhiyallahu anhu. Secara tegas beliau menyatakan kepada kaumnya, di sana ada kampung yang tak ikut Musailamah, tak ikut Nabi sesak ni, tetap berpegang dengan Islam. Ketua kampungnya Usamah bin Assal radhiyallahu anhu. Usamah menyampaikan ucapan, Waihakum ya Bani Hanifah, isma'u qawli tahtadu, wa ati'u amri tarshudu, wa alamu an Muhammad bin Abdullah nabiyyun mursal, la syakka fi nubuwwatih. Celakalah kalian wahai kaum Bani Hanifah, dengarlah nasihatku ini. Sebenarnya kalian akan mendapat petunjuk yang benar, dan taatilah perintahku ini, nescaya kalian akan selamat. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Muhammad ialah Nabi yang diutus oleh Allah. Tiada sebarang keraguan pada kenabiannya. Usamah menyampaikan syarahan pada pengikut-pengikut dia.
wa hadha musammatun rajulun kadzdzab fala taqtarru bihi wala biqawlihi wa kadhibihi fa innakum qad sami'tumul qur'ana alladhi ata bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an rabbi idh yaqul. Sedangkan Musailamah itu sebenarnya ialah seorang pembohong. Janganlah kalian terpengaruh dengan percakapan dan pembohongannya. Sesungguhnya kalian mestilah mendengar ayat Al-Quran yang diturunkan Muhammad SAW. Allah firman Allah Ta'ala, Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabidit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Ini ayat Tuhan untuk Nabi. Hai Hamim, turunnya Al-Quran daripada Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Tuhan yang mengampunkan dosa dan Tuhan yang menerima taubat. Yang berat azabnya, Tuhan yang melimpah-limpah kurnianya. Tiada Tuhan malaikat dia, kepadanya jualah tempat kembali. Ini ayat yang benar. Sumamah dan pengikutnya menunggu kedatangan bala tentera Islam bagi menyertai peperangan untuk menghancurkan kaumnya yang telah murtad. Dengan penuh semangat dan ikhlas mereka meninggalkan daerah itu pada waktu malam dan berjaya menyertai tentera Islam. Kaum dia sendiri ini hebat. Lawan orang kampung sendiri, kaum dia sendiri, anak beranak sendiri kerana kafir. Sumamah radhiyallahu dengan kawan-kawan dia, pengikut dia, meninggalkan kampung tu, tunggu tentera Islam siapa nak serang kampung dia sendiri. Mana ada orang serang kampung sendiri kerana kampung tu kafir. Ini hebat, pahala sangat besar. Demi Islam, nak menegakkan Islam, walaupun kampung sendiri, walaupun puak sendiri, mesti dilawan. Operasi menyerang. Ikrimah yang mengepalai pasukan pertama telah bertindak gopoh kerana selalu ingin mendapat fadilat untuk mengalahkan tentera Musailamah, sehingga beliau memperkecilkan kekuatan tentera Musailamah yang sangat ramai, mencecah jumlah sehingga 80,000 orang tentera. Ikrimah tak tunggu bantuan mari, tak tunggu Syurahbil tentera dia siapa, tak tunggu Khalid bin Walid siapa, dia serang dulu kerana merasa nak dapat fadilat. Tak tunggu kawan, tak kedangkan arahan Abu Bakar, kena tunggu nanti pasukan bantuan siapa nak dapat kelebihan, pergi serang. Tentera Usamah jumlah 80,000 tentera, bukan sikit, 80,000. Tentera Ikrimah tak siapa, tentera Islamnya pergi serang. Sepatutnya Ikrimah menunggu kedatangan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Syurahbil radhiyallahu anhu. Akibatnya tentera Ikrimah mendapat kemenangan besar yang mendatangkan kemarahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Khalifah mendapat berita daripada perutusan Ikrimah yang meminta bantuan. Bila serang tak berjaya atau utusan minta bantuan, bakatnya atau bantuan dah. Tetapi dia serang awal sangat, ramai yang cedera, ramai yang bersyahid. Khalifah mengarahkan agar Ikrimah jangan berundur dan bertahan sehingga datangnya tentera bantuan. Begitu juga beliau dilarang pulang ke Madinah dengan meneruskan perjalanan ke Oman dan seterusnya ke Hadramaut. Dilarang dia balik. Ikrimah tak dibenar balik, tunggu, bertahan, lawan sehingga tentera bantuan datang. Lepas tu teruskan perlawanan. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون حديثا. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai menzalimi seseorang sekalipun seberat darah debu yang halus. Dan kalau pula amal yang seberat darah itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi dari sisinya pahala balasan yang amat besar. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari, dan apakah kerugian tinggal 40 ya. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai seseorang sekalipun seberat darah debu. Dan kalau pula amal yang seberat darah itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi dari sisinya pahala balasan yang amat besar. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan daripada tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri, menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad SAW sebagai saksi terhadap umatmu ini. Pada hari itu orang-orang kafir dan menderhaka Rasulullah suka jika sekiranya mereka disamaratakan dengan bumi, ditelan bumi. Dan pada ketika itu mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah kata pun dari pengetahuan Allah. Ayat ini menyatakan bagaimana rahmat adil yang tak terhingga daripada Allah Ta'ala terhadap makhluknya yang taat setelah beriman. Digandakan kebaikannya, walaupun kebaikan itu seperti habuk yang halus, digandakan. Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang pun pada hari kiamat, walaupun sebesar habuk yang halus amal yang baik, dia beri ganjaran yang sangat besar. Menunjukkan bahawa amalan kita yang kecil pun Allah Ta'ala tahu, dinilai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak apa-apa kena amalan seorang yang beriman, walaupun habuk yang halus, ditimbang juga pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala gandakan berapa kali ganda sehingga amalan yang halus itu jadi berat di sisi Allah Ta'ala, menyebabkan orang itu selamat di hari akhirat. Wa nadul mawazina bil qistil yang lain, kami letakkan amalan dalam neraca timbangan dengan adil dan sebaiknya. Luqman, seorang yang soleh, yang baik, beritahu ke anak dia dalam wasiat dia dalam surah Luqman, ya bunayya inna in takum min habatin min khardalin takun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anak kesayanganku, sekiranya ada amalan sebesar habuk yang halus, biji yang halus duduk dalam batu yang pejal, sama ada di langit atau di bumi, Allah Ta'ala bawa pada hari kiamat. Allah Ta'ala bawa juga pada kiamat, timbang kuni Allah Ta'ala. Dalam surah lain, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang ada sebab habuk yang halus amal baik, dia akan lihat pada kiamat. Barang siapa yang ada seberat habuk yang halus amal yang jahat, dia akan tengok pada hari kiamat. Allah Ta'ala tilik belakang mereka, dia adili dengan seadil-adilnya. Disebut dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, irja'u faman wajadtum fi qalbi khardal min iman
fa akhrijuhum minan nar. Ada orang dimasukkan dalam neraka. Ada orang masuk dalam neraka. Tuhan kata kepada malaikat, wahai malaikat, tengok ada tak dalam hati dia sebesar habur yang halus iman. Kalau ada iman sebesar zarrah yang halus, keluarkan dia daripada api neraka. Tuhan kata. Walaupun iman sebesar habur yang halus, Tuhan selamatkan orang daripada neraka. Menandakan bahawa selagi ada iman, orang tu jahat macam mana sekalipun, masuk neraka akan dikeluarkan daripada neraka. Tetapi kalau iman tak ada, bertambah-tambah amal sekalipun, jawab dia tak ada peluang masuk syurga. Itu maksudnya. Ini pentingnya iman. Walaupun surah habuk yang halus, ada iman, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita kena sedar pentingnya. Dan Allah Ta'ala jadikan amal yang baik berkali ganda. Disebut dalam hadis, barang siapa yang buat satu, yang berniat nak buat amal baik, ditulis satu pahala. Setelah dia buat, dia beri 10 kali ganda. Ada yang sampai 700 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Ada yang tak terhingga pahala ini di sisi Allah. Tak tahu banyak pahala banyak. Kecil je amal. Bergantung pada niat dan ikhlas seseorang itu. Amal yang baik. Adapun mereka yang niat nak buat jahat, tak ditulis lagi. Setelah buat jahat, ditulis satu dosa saja. Diberi peluang untuk bertaubat kalau dia ada iman. Dia peluang bertaubat. Selagi pintu taubat dibuka pada dia, selagi nyawa belum sampai ke halqah. Selagi matahari belum naik dari arah barat. Bila nyawa sampai ke halqah, tak ada peluang taubat lagi. Bila matahari dah musing, bumi pusingan dia dah tak betul dah. Matahari dah naik bertimur, naik belah barat, pintu taubat ditutup. Maknanya masa taubat itu sangat panjang. Allah Ta'ala beri pada mereka yang berdosa. Dan amal yang baik dilipat kali gandakan. Dijadikan pula amal yang baik menghapuskan dosa amal yang jahat. Pentingnya amal kepada seseorang. Disebut dalam hadis yang lain, betapa pentingnya amal ini bila dibawa manusia pada hari kiamat. Bila Tuhan berfirman pada hari kiamat, Tuhan suruh supaya dinyatakan hak masing-masing. Hak masing-masing akan dikurniakan oleh Allah. Di masa itu, perempuan bergembira nak minta hak dengan ayah dia, dengan mak dia, dengan adik-beradik dia, dengan suami dia. Takut ada hak yang boleh minta pada hari kiamat. Di sini menunjukkan betapa besarnya tanggungjawab. Ayah tak ada anak, suami tak ada isteri, adik-beradik tak ada adik-beradik, akan minta pada hari kiamat. Di mana pada hari itu, fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tak berdali adik-beradik, anak beranak, tak berdali akan diminta tanggungjawab pada hari kiamat. Ini kena sedar. Walaupun sebesar zarrah, maka setiap orang bergembira nak dapat hak dia pada hari kiamat. Termasuklah isteri terhadap suami, suami terhadap isteri, anak terhadap ayah, ayah terhadap anak, dan adik-beradik terhadap adik-beradik. Besar hak yang akan diminta pada hari kiamat. Akan dibicarakan pada hari kiamat. Barang siapa yang buat zalim terhadap orang di bawah tanggungjawab dia, dia kena bayar dengan pahala dia. Bayar dengan pahala. Kalau ayah tak tanggungjawab terhadap anak, kena bayar dengan pahala dia. Suami tak isteri, bayar dengan pahala dia. Ada suami, bayar dengan pahala dia. Adik-beradik bayar dengan pahala dia. Kalau habis pahala, ambil dosa kawan tu, tetap atas pahala dia pula. Begitu caranya. Walaupun sebesar zarrah, itu dilaksanakan pada hari kiamat kedua. Dengan sebab itu, kita kena sedar Allah Ta'ala itu maha adil, sangat adil. Sehingga ambil kira sebesar habuk yang halus, sama ada amal yang baik atau amal yang jahat. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana wahai Muhammad bila kami bawa pada hari kiamat tiap-tiap umat bersama saksi dia, iaitulah nabi-nabi akan dibawa menjadi saksi terhadap umat dia pada hari kiamat. Adakah nabi itu menyampaikan ajaran Allah ataupun tidak?
Wajibna bika ala haula'i syahida, dan mu Muhammad aku bawa juga dari saksi terhadap umatmu. Mu sampai ke tidak? Mengikut satu riwayat Nabi SAW bin Mas'ud membaca Quran depan dia. Nabi Mas'ud kata, kan Quran ni Rasulullah terima wahyi, takkan saya baca. Nabi kata, aku nak dengar orang baca, bukan aku baca sih, nak dengar orang baca. Lalu Nabi SAW baca surah Nisa. Surah Nisa, surah kita tafsir ni. Dia siapa pada ayat ni? Pakai fa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa janna ala haula'i syahida. Bagaimana keadaan bila tiap-tiap umat dibawa Rasul menjadi saksi, dan mu juga menjadi saksi ada umatmu. Nabi kata cukup. Nah, tengok Nabi menangis takut pada Allah Ta'ala, takut kalau dia tak tunai tanggungjawab. Cukup. Menurut Nabi ni bila baca Quran, dia dengar orang baca Quran, bukan dengar semata-mata, dengar dengan hati, dengan khusyuk, dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Dia siapa pada ayat ni Nabi menangis. Nabi kata cukup, kerana Nabi merasakan bagaimana tanggungjawab besar terhadap manusia. Dia akan diheret di hadapan Allah pada hari kiamat. Adakah dia menyampaikan ajaran Allah ataupun tidak? Wa yawma idzin yawaddu alladhina kafaru ashabur rasul la tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna hadith wa yakumna Allah haditha. Pada hari itu orang-orang kafir yang derhakakan Rasul, kalau boleh disama dengan bumi. Betapa takutnya orang kafir pada hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat, orang kafir mengharapkan jadi tanah, tak dibangkitkan jadi tanah lebih baik, kerana takut pada neraka. Dah tentulah kerana dia kafir, tak beriman, amal jahat banyak, masuk neraka. Kalau boleh aku tak hidup lebih baik jadi tanah. Orang kafir mengharapkan dirinya menjadi tanah, masuk dalam tanah, ditelan bumi, tak dibangkitkan. Wala yaktumuna Allah haditha, tak boleh menyembunyikan apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Dikunci mulutnya, tangan bercakap, kaki bercakap, kulit bercakap, anggotanya bercakap menjadi saksi kepada dirinya. Dalam keadaan menakutkan ini menyebabkan orang kafir kalau boleh jadi tanah. Surah Yasin pun sebut Allah Ta'ala kunci mulut, di mana tangan, kaki, kulit-kulit bercakap pada hari kiamat. Pada masa itu manusia dalam ketakutan. Bila berlaku masa itu baru takut, tak ada apa dah. Kalau kita nak takut, nak insaf, pada hari ini belum kita mati. Tapi duduk main, ya ke tak, betul sungguh ke tak Al-Quran kata ni. Kalau duduk main begitu, tak jadi apa dah. Kita kena sedar, kalau benda yang Quran cerita, kita sebut tadi pada awal tadi, Quran cerita hak matahari, cerita hak bulan, betul sungguh. Quran cerita hak kisah Fir'aun, kisah Namrud, kisah kaum Samud, tanda-tanda ada pada hari ini, ada sungguh. Quran cerita benda yang haram mendatangkan mudarat, memang makan daging babi jadi penyakit, ya sungguh. Semua ya berlaku Quran kata ni. Oleh kerana itu maka cerita hari kiamat juga adalah ya sungguh. Cerita perkara yang gaib yang kita tak nampak adalah betul. Adanya dosa dan pahala adalah betul. Dibicarakan pada hari kiamat adalah betul. Semua betul berlaku, kita kena percaya. Jadi Quran adalah petunjuk yang betul, yang benar, sama ada cerita zaman dulu, cerita sekarang, termasuk cerita hari akhirat. Semuanya betul berlaku. Wallahu a'lam.